Salam semua, salam sayang, salam dan doa daripada aku di podcast Topik Cap Merah. Aku harap semua yang mendengar ini semuanya sihat-sihat belaka dan dipermudahkanlah dalam segala urusan yang korang semua tu tengah menghadapi. Mungkin ada setengah kalian tu tengah bersedih ataupun yang sakit hati. Yalah, sakit hati tu ada macam-macam bidang, ada macam-macam kategori. Ada kerana percintaan kan. Kalau kita berbuat tentang percintaan tu, selalunya mengaitkan kita pair partner lah. Sama ada dia tak beri kita masa yang tak memberikan kita masa ke, atau tak berikan tak memberikan cukup depan perhatian kat kita, ataupun dia ada orang lain dan sebagainya lah. Tapi ingat, jangan bersedih-sedih. Dunia ni kita nak kena enjoy. Kita happy aja. Semua benda kita serahkan Allah, dan lepas tu kita buat kita pair urusan. Ni bukan tempat nak ceramah agama. Ni saja mengingatkan aja. Nanti orang cakap apa saja ni budak ni putra kau ustaz lah, bukan ini bukan. Tahulah kan orang-orang pakai mulut kan. Semua yalah, tak apalah, biarkan. Jadi sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Putra Rahmat. Saya pun ada buat lagu di Spotify. Baru keluar satu je lah, tapi kan terima kasih banyak-banyak sangat yang sesiapa yang telah mendengar podcast ini yang bertajuknya podcast apa ni nampak. Inilah satu masalahnya pasal podcast aku ni. Ingat, aku tak ada skrip, aku tak ada planning, aku tak ada apa-apa. Aku main on cap merah. Pasal itulah podcast aku is all about topik cap merah. Jadi alhamdulillah, aku sangat berterima kasih dan menghargai kerana ada banyak feedback daripada members lah. Okey, daripada members. Kita ada satu members lah, bernama Zul Hilmi, how are you bro? State abang syarab pula Alright, jadi Zul cakap dengan aku yang daripada feedback first was lagu background lagi distracting. Kerana susah nak dengar suara aku. Yes, aku tahu. But then however, aku menggunakan apps ni, dan apps tu aku tak banyak boleh control tak ada banyak function boleh control dia, gitu-gitu. Macam aku cakap, aku akan belajar yang apps lain tu dan tengok macam mana. Kalau aku dah master tu, dan aku akan gunakan apps tu pula. Untuk sementara waktu ni, bear with it. Okay, dan juga bagi siapa bagi feedback lagi yang aku boleh ingat lah Cinta Q. Cinta Q daripada Punggol. How are you sister? Okay. Ini mu kuat paitau ni, nak video call dia tak video call. Orang bukan nak cakap apalah, ni bukan nak mengata. Tapi kalau dah tak boleh nak tunaikan janji tu, jangan janjilah Dia mengatakan yang dia tahu yang aku boleh jadi better. Terima kasih sis. Dia ni selalu believe in aku. Aku sangat berterima kasih dengan dia, Cinta Q Dan dia bilang yang kalau boleh, yalah, adakan tu entah apa yang dia cakap tu, kira kan ibaratnya macam ada sketches, atau bukan sketches lah, ataupun sebuah notes ke apa-apa macam gitu. Dia cakap aku faham tapi aku dah lupa, jadi aku tak boleh back kan, jadi bopian Jadi itu tu semua memang benar. Aku setuju. Akan tetapi yang aku nak buat benda macam gini, okay, dia ada cakap yang tentang podcast aku ni terlalu sangat pendek. Yang podcast lain yang paling pendek pun memang setengah jam. Memang betul, memang tak dinafikan. Tapi macam aku cakap di awal-awal episod kan, aku cakap maaf, aku podcast awal-awal episod ni akan jadi lebih pendek-pendek lah, pasal aku baru-baru mula. Dan aku ni seorang yang tak banyak berbual sangat lah kan. Dah lah berbual seorang macam gini Jadi aku cuba, macam aku cakap, aku masih mencuba.
Sedangkan yang tu last episode tu yang episode yang lalu tu lah, berapa minit tu? 17 minit. Dah termengah-mengah lepas tu jadi ni semua aku berterima kasih. Aku akan cuba sedaya upaya aku lah. Aku akan cuba sedaya upaya aku untuk yalah, be better lah orang cakap InsyaAllah. Kerana aku tu yalah baru-baru mula. Jadi nak terus terang cakap, ini bukan bidang aku. Benda-benda seperti podcast ni kan perlukan banyak berbual, seperti DJ di radio tu semua kan. Memang diorang tu banyak colok. Dalam bahasa boyan lah, banyak colok banyak mulut lah. Jadi aku pula tak banyak mulut. Tapi jelas sis aku dah buat podcast macam gini, aku haruslah kan, harus berbual banyak lah. Betul tak? Habis kita nak buat sesuatu, kita nak ikut cara tu, lepas tu kita tak nak ikut depa yang benda-benda harus buat. Tak make sense kan. Jadi aku usaha lah. Terus terang cakap, aku usaha. Dan aku pun berterima kasih. Ni seriously lah aku cakap bukan yang orang-orang yang kat atas pentas yang nak step nangis lah apa tu semua. Terima kasih, tak adalah, tak tahulah kan. Tapi aku betul-betul ikhlas, yang aku betul terima kasih kepada sesiapa yang mendengar, walaupun baik members aku dan sebagainya. Sebenarnya tadi dekat IG, kalau korang tak faham IG apa, mungkin korang IG tu short form Instagram. Okay, minta maaf aku minta maaf. Apa dia? Okay, Instagram. Tadi aku dapat DM daripada Instagram, daripada orang Jakarta. Orang Jakarta, dia cakap, dia tak cakap apa-apa lah. Dia cuma letak tu. Aku ada share dekat Instagram aku. By the way, boleh follow Kiai Trouble. Dekat Instagram aku tu aku letak lah kan, yang ada episod baru apa ni semua. Jadi dia tu ada tekan ni emoji macam api-api macam gitu. Jadi aku cakap ni terima kasih. Yang cakap gitu dekat Facebook pula pun orang Indonesia, satu orang Indonesia ni, dia jual keris, dia tukang buat keris. Dia pun add aku sebagai friends dan gitulah. Aku pun tak aku pun tak sangka yang orang-orang Indonesia mendengarlah podcast aku ni. Jadi kalau yang kalian-kalian semua tu yang di negeri Indonesia, nama aku Putra gitu aku ini orang Melayu Singapura gitu, tetapi aku boyan gitu kan, dengan Jawa dan sebagainya lah. Juga ngomong-ngomong gini terima kasih kerana sudi mendengar aku amat menghargai, luar biasa gitu. Anda. Okey lah. Aku untuk podcast kali ni, untuk episod kali ni sebenarnya ni mungkin tengoklah pendek sikit. Pasal aku cuma nak, aku ni buat untuk episod ni memang tak ada apa-apa, just to update je lah kan. Macam aku cakap, kalau ada benda aku cakap, kalau tak ada benda pun aku cakap kan. Jangan cakap aku tak cakap. Kalau lah ni aku tengah tunggu satu kawan aku untuk sampai. Kalau lah dia sampai, pasal dia akan jadi aku apa orang panggil tu, tetamu undangan macam gitulah. Dia akan jadi orang yang pertama untuk aku interview di podcast ini. Jadi tengoklah apa-apa topik yang kita boleh mempertengahkan. Moga-moga dia tak halfway tak macam bodoh kan. Hopefully. Jadi tetapi itu akan diketengahkan insya-Allah. Jadi itu hopefully will be lama sikit lah. Ini kira kan just a heads up lah orang cakap, just an update what's gonna happen lah. Aku pun tadi semalamnya tu aku tidur lambat. Jadi bila dah bangun tu, sekarang dah malam gini pun aku tak boleh tidur Kalau korang tak tahu, sekarang jam 12.26. 12.26 pagi gitu. Jadi aku dah tak boleh tidur kan. Dah tak boleh tidur, tak apa, rukuk pun nanti sebatang. Hidup ni memang tak adil lah.
Hidup kalau adil, buat apa ada syurga dengan neraka, betul tak? Gitu anda-anda ya orang Jakarta ya anda-anda gitu. Okey, dah macam orang gila ya. Ketawa seorang-seorang, rumah pun seorang-seorang. Aku boleh dapat rasa lah dalam hati jiran aku ni, diorang risau sebenarnya tengok aku tau. Dan kadang-kadang tu bila aku nak keluar buang sampah ke, ataupun aku nak keluar, nanti diorang tengok dia macam bagi ni satu muka tau, macam muka macam dah lah nak bersabar macam gitu muka kan. Ya, memang sekarang aku ni duduk seorang pasal nenek aku di hospital dan sebagainya lah kan. Ada juga setengah kawan-kawan aku fikir yang aku ni hidup cara yang tak sihat pasal aku selalu berkurung dalam bilik, tak keluar, tak apa. Yes, aku tak bekerja untuk sementara waktu ni kerana nenek aku minta permintaan itu. Jangan kerja lah. Tengok-tengokkan dia kat hospital, dan bila dia dah balik nanti jaga dia. Jadi aku harus buat. Dia kalau tak cakap gitu pun memang aku akan buat gitu punya. Pasal dia je untuk aku macam gitu. Kan? Jadi yang adalah kawan-kawan aku tu cakap macam aku ni hidup cara yang tak sihat. Dia tengok aku macam aku ni dah putus asa dah give up gitu. Macam seolah-olah aku tak ada apa-apa kemajuan diri apa ni semua. Jadi aku nak cakap macam ginilah di podcast kali ni kan. Aku duduk seorang macam gini dalam bilik, dalam apa. Nombor satu, aku tak susahkan orang. Betul tak? Aku tak ada ganggu orang. Aku tak ada ganggu orang. Itu nombor satu. Nombor dua, aku memang tak bekerja. Akan tetapi semua akan dilengkapi. Zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Banyak bantuan ada. Aku dah minta bantuan. Ni semua benda, apa yang kita buat, kita tak payah nak bilang orang. Betul tak? Pasal kita nak kena bilang orang. Orang nak cakap apa, diorang cakap. Ni semua standard. Kita payah susah, orang lain tak akan tahu. Alhamdulillah kalau orang lain nak ambil tahu. Tapi yang tak nak ambil tahu, tapi nak ya macam dia tahu, kenapa? Itu kadang-kadang aku geram sikit dengan orang-orang macam gini. Tapi tak apalah, senyum je lah. Senyum je lah. Itu nombor satu. Nombor dua, dan nombor tiga, kalau aku dah habis lah, katakan aku tak ada rokok, tak ada apa, aku tak minta engkau lah. Aku tak minta kau duit. Aku tak akan minta kau duit. Kalau dah betul darurat, aku terpaksa. Tapi aku ada sen dia, ataupun aku ada duit, aku akan pasti bayar balik. Aku bukan orang yang kata orang tu orang macam kau lah, macam gitu. Memang aku betul dibesarkan dengan nenek aku, walaupun mak bapak aku tu sekejap. Tapi mak aku tu juga dan bapak aku juga tu masih sempat untuk ajar aku ni prinsip lah, prinsip hidup, dan kata orang adat cara lah. Masih sempat. Dan aku pun ada nenek aku yang selalu pesan aku sampai aku sekarang ni untuk selalu menjadi orang yang amanah. Aku memang bukan orang yang betul. Kau tak akan nampak aku solat, kau tak akan nampak aku kat masjid, kau tak akan nampak aku kat apa-apa. Akan tetapi ini semua benda-benda yang sikit ni, itu pun penting juga. Tak guna kalau kau solat tonggak-tonggik, kan? Tonggak-tonggik, tonggik, kau mengatur orang. Kau nak paksa orang dengan kau punya kepercayaan. Engkau nak gini, kau nak gitu. Apa amalan kau bawa ni? Apa amalan kau bawa? Okey, kau nak bermuzakarah, kau nak berkongsi, boleh lah. Tak jadi masalah, betul tak? Kau nak kongsi apa, kau kongsi. Tapi kau jangan paksa kau punya kepercayaan dekat orang. Hadis mana kau ikut? Quran mana kau ikut? Ini aku saja mengata. Aku saja kongsilah. Itulah yang terjadi dekat dekat dalam hidup aku ni. Aku belum putus asa. Kalau aku putus asa, aku tak berbual dekat ni Spotify. Kau tak dengar lagu aku. Kau tak nampak aku, macam gitulah. Aku tak putus asa pun. Stres, semua orang stres. Tapi aku like chill-chill je. Allah ada.
Nak heran apa lagi? Nak takut apa lagi? Itulah. Dia macam gitulah yang aku masukkan. Nampak? Dah timing macam gini aku dah termengang. Aku pause jap, aku nak ambil nafas. Dapat pun ambil nafas. Okey. Jadi yang apa tadi aku cakap tu, itulah masalahnya tak boleh replay, jadi aku tak tahu. Nak dengar balik semua mak dah panjang sangat tak kisahlah. Betul apa? Jadi aku tu kalau dari dulu aku tak ada tau nak salahkan orang nak mengadu cerita tentang diri aku lah, nasib aku lah, apa-apalah ni semualah. Tak ada. Aku dulu masa yang awal-awal tu pun memang aku tu tak tahu nak luahkan perasaan Jadi kawan-kawan aku lah masa yang lalu tu selalulah yang macam bilang kat aku yang kalau kau ada masalah kau luahkan apa ni semua. Walaupun orang tak dapat tolong apa-apa pun, at least kurang-kurangnya kau dapat luahkan, orang mendengar. Tapi aku cuba masa tu memang tak boleh lah kan. Sampailah aku dapat mengadu dekat seseorang tu yang dia untuk aku dia tu adalah macam nenek aku tu kan aku family, dan aku dah tak ada yang lain kan. Jadi dia tu selalu ada dengan aku lah. Dia yang ajar aku macam mana nak hidup kat luar lah, orang cakap kan. Macam mana nak hidup kat luar di alam yang fana ni. Dia selalulah yang tunjuk ajar aku lah macam mana nak berbual dengan orang, macam mana nak gini, kalau benda gini jadi macam mana nak atasi dia dan sebagainya. Jadi aku tu pun memang jasa dia dekat aku tu memang terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi aku selalu apa-apa semua dengan dia. Sikit-sikit kalau gini, kalau gitu kan, apa nak minta pendapat lah, minta inilah, minta gitulah. Waimah apa pun dah dia punya isu tu, aku mesti pergi dekat dia minta pandangan dia. Jadi to the point tu aku dah jadi terlalu berdamping Yalah, macam dah tersandar kat dia seperti gitu kan. Selalu mengharapkan dia untuk bagi jawapan, harapkan dia. Pasal dia tu seperti abang aku lah. Seperti abang aku. Aku ni ada seorang adik lah. Tu lain episod lah boleh cerita pasal dia. Jadi dia tu seorang abang bagi aku. Dia pula tak ada adik lelaki, jadi dia pun anggap aku seperti adik dia lah gitu. It's not a fun experience hari-hari kau kena tumbuk for no reason. Jadi aku selalu biasa dengan dia. Kirakan aku dengan dia tu dah tak ada apa-apa barrier ataupun apa-apa wall yang kita private dengan each other tau. Apa-apa semua kita keluarkan, kita berbual. Tak kira apalah benda-benda yang memalukan ataupun benda-benda yang apa-apakan lah, semua kita berbilang each other. Jadi aku dah get used to that kan. And the way masa aku buat gitu pun, masa tu aku orang yang very strong lah kan. Rasa dah strong pasal yelah ada orang kan yang kita boleh harapkan macam gitu. Dah rasa macam yalah kan, dah sampai maki keluar. Dah sampai tertendang semua barang. Jadi yalah, selepas dalam satu hari tu tiba-tiba aku dapat berita yang dia dah tak ada. Dia dah tak ada, dia meninggal dunia Oktober 13 lah 2018, 2 tahun yang lalu lah. Dia dah tak ada tu, hancur lah hati aku. Hati aku hancur sangat lah. Memang rasa hancur lah. Aku selain yang arwah sahabat aku tu, macam dengan yang lain-lain semua yang orang yang aku sayang, orang yang aku harapkan, semuanya macam drama pula Kira ada orang semua macam meninggalkan aku kan. Sampai to the point aku jadi takut Jadi takut nak rapat dengan orang, takut nak sayang orang. Dan lagi
percintaan. Bab percintaan pun aku feel rabak. Sedangkan perempuan tu selalu ada untuk aku. Walaupun umur kita masa tu belasan tahun lah, tapi dia dah mature. Dan masa tu pun aku dengan keadaan yang susah sangat. Tapi dia berusaha Dia berusaha untuk selalu ada untuk aku. Walaupun dia sekolah, dan kalau nanti gitu dia kerja part time untuk tolong aku. So masa tu aku memang dah hopeless lah, dah tak boleh buat apa-apa kan. Tapi selalu ada untuk aku. Jadi aku sayang, betul-betul aku sayang, aku cinta. Tapi yalah, kita merancang, Allah menentukan akhirnya dia dah gembira lah. Tak kisahlah kan. Jadi bila arwah sahabat aku tu dah meninggal, aku pun everything kata orang tu macam datang balik Macam aku ni agaknya apa, tak boleh rapat dengan orang ke, tak boleh sayang orang ke. Asal asyik orang yang aku sayang, yang aku ini semua asyik pergi. Orang yang aku sayang, mak bapak aku dulu, diorang pun pergi. Yang tak pergi nenek akulah, alhamdulillah kan, nasib baik. Tapi yang lain-lain tu semua macam diorang pergi-pergi. Mana aku kena hianat, mana aku kena ini apa semua kan. Diorang semua pergi. Aku terus rebah lah. Jadi aku rebah, aku pergi sana. Jadi besoknya tahlil dia Tahlil dia orang panggil, kenduri lah. Kenduri dia. Bila jasad dia sampai apa ni semua, aku terus nangis. Aku nangis kat tangga tu lah. Masa diorang nak solat jenazah untuk dia, Aku terus keluar. Aku keluar, fikir nak pergi bawah jauh sikit lah kan. Kat tangga situ, dia pergi rumah tu, belok kanan dah tangga tau. Saya ada rumah macam rumah corner kan. Belok kanan tu baru turun. Berapa tapak dah nangis. Dah gembeng sekembeng-gembengnya. Habislah dari tadi nak step power, nak step macho-macho kan. Yalah, ada 2X kan dekat situ. Habis ada ciki-ciki kan, kalau nak step Dah hilang dah segala kejantanan. Dah nangis macam budak hilang mak ke, atau mak dia hilang buah dada dia, tak tahulah. Jadi aku tu terus nangis lah. Aku nangis, tergesa-gesa dah macam gitu. Jadi aku nangis all the way lah kan. Sampai air mata aku tu pun menangis lah, seperti gitulah. Boleh tahan lama lah. Jadi bila member-members aku yang naik semua, yalah, cakap sabar. Cakap yalah terima kasih macam gitu Hanya mampu cakap gitu yalah kan. Diorang pun boleh nak buat macam mana. Jadi semenjak arwah sahabat aku tu dah tak ada, aku jadi tak apa-apa faham macam mana nak luahkan perasaan aku. Jadi dalam dia ketiadaan dia tu, aku kata orang tu mula pelan-pelan lah untuk buka hati aku sedikit untuk yalah, at least kurang-kurangnya ada orang yang aku boleh bercerita atau apa-apanya lah kan. Jadi alhamdulillah lah, aku dapat jugalah, ada juga orang-orang yang boleh atau orang tu dengar masalah aku kan. Jadi dengan itu juga aku ambil ni peluang untuk sesiapa member-members aku yang dengar. Aku berterima kasih dekat korang semualah. Aku punya kawan lama, Yazid ataupun Dot lah dia, aku rasa dia mesti takkan dengar ni podcast. Ini ada semacam sikit tapi aku dengan dia pun daripada zaman-zaman arwah Bob. Yang dah meninggal tu nama dia Bob arwah Bob. Daripada zaman-zaman arwah Bob, dia sampai hari ni lah masih dengan aku. Kita masih sama lah, aku dengan si yang Adot ni ataupun Yazid lah. Aku dengan ni Yazid, memang kita daripada awal yang kita kenal, dari budak-budak sampai kita dah tua, perangai masih sama. Masih mengarut-mengarut lah orang cakap. Dia kira kan aku pe duo, aku pe partner macam gitu kan. Habis aku pun ada Wak Irafaan. Aku ada siapa-siapa lagi itulah. Tu yang orang-orang lama lah Jadi aku juga berterima kasih kerana masih sudi berkawan dengan aku, iaitu
iaitu Nur Jana lah, Jana. Yang masih sudi berkawan dengan aku, dan juga bakal lakinya Arifian, Watiam. Terima kasih. Diorang dua ni selalu pun ada juga untuk aku, memberi sokongan. Walaupun tak tahulah, pada aku sokongan diorang bagi aku tu kadang-kadang rasa macam besar sangat kan. Tapi yalah, kadang-kadang malu juga kan. Tapi terima je lah kan, orang nak tolong kita terima je lah. Kita hargai tak dapat balas balik budi jasa diorang pun tak apa, Allah ada, betul tak? Jadi tu tak payah risau lah. Jadi Zul pun aku kenal dia daripada masa time dia annoying, dan sekarang pun dia tetap annoying. Time dia masih kecil lagi lah, sekarang dah besar panjang. Pun masih lagi dengan aku pun berterima kasih lah dekat dia. Dan juga kita ada siapa lagi, bila nak cakap dah tak tahu siapa dah. Tapi korang should tahulah siapa lah yang aku tengah cakap ni. Even kawan-kawan aku yang tak berapa lama, seperti Cinta Q, Hafiz Morris, dan siapa lah ni, kalau yang Mami Tia, Aisyah Tiam, gitu. Semualah yang siapa yang selalu dengan aku, yang sudi berkawan dan sebagainya lah. Aku betul hargai lah. Aku betul hargai yang korang sudi berkawan dengan aku. Aku tu sebenarnya tak ada cuba langsung untuk nak jadi kawan yang terbaik atau apa. Pada aku, perbuatan kalau ada perbuatan aku yang baik-baik tu semua secara spontan lah, secara cap merah, tiba-tiba je lah. Pasal aku tak ada nak buat planning. Kalau pada aku tu, kita nak buat baik, kita plan lah untuk buat baik. Tak tahu untuk aku lah, pada aku dia macam dah jadi tak ada keikhlasannya lah. Jadi bila kita buat secara benda cap merah, tiba-tiba je kita buat without planning, kita intend terlupa pasal tu. Itu baru namanya ikhlas kan. Masing-masing punya pemikiran. Dan juga siapa-siapa yang kenal aku, orang tahulah betapa celakanya mulut aku kan. Bagus jugalah dia orang boleh tahan. Tapi mana yang orang seperti macam ni, Zul, Dot, Wak, apa ni semua orang-orang lama ni, dia orang lagi kenal aku daripada zaman aku lagi mulut puaka, mulut pedas, tak ada insurans ni orang cakap kan. Dia orang survive lah. Congratulations lah, you guys are strong . You guys ada strong, tengok English pun dah merepek kan. You guys yalah, korang tahulah, you guys awat lah. Aku ni pelajaran bukan tinggi sangat. Jadi dari situ, dan juga untuk Mirza lah, untuk Mirza Ija yang selalu juga pun ada, dia menolong aku di bidang-bidang yang lain. Kalau tak ada dia pun aku mungkin tak dapat jumpa apa yang aku nak selama ni. Jadi berterima kasih juga kepada dia. Dia tu jelah, dia ada tolong jugalah. Walaupun dia annoying, memang dia annoying. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang depression memang tak boleh jumpa dia, lagi dia lebih depres. Dia pun ada untuk aku. Dan siapa-siapa lagi lah, andai kata aku tak tersebut nama korang, kalau korang rasa tu korang lah. Jadi yalah, aku ambil kesempatan lah cakap dekat podcast aku kan. Jangan kembang-kembang sangat lah jangan kembang sangat lah. Apa-apa pun, aku harap sesiapa juga yang mendengar aku punya podcast ini di topik cap merah, yang aku tak kenal ataupun sama ada yang aku kenal, aku doakan korang semua moga baik-baik saja. Dan aku juga meminta doakan aku jugalah, moga aku yalah jadi successful ataupun apa-apalah yang baik-baik lah kan. Kita ni tak tahu bila yang kita tutup mata dan sebagainya. Bila kita pulang, lagi mata masih terbeliak tu, kita buat yang terbaik lah kan. Takkan hidup nak jadi panas baran, takkan hidup nak jadi sedih-sedih, takkan hidup nak happy all the way kan, macam gitu. Kita relax lah, kita chill. Nak cakap aku tak stres, aku pun stres.
Gila tak stres. Tapi kita happy-happy je lah. Betul tak? Jadi dengan itu aku dah nak rehat. Kalau korang perasan, suara aku pun aku dah tak tahu mana. Aku dari tadi sibuk cek aku punya leher, dah tak ada alkum. Tapi aku rasa macam apa yang 2 biji dah jadi 3 biji. Kalau tak faham tak apa. Yang faham diam. Korang jangan nak lucah sangat. Jadi dari situ jelah aku ingin tutup tirai. Terima kasih kerana mendengar. Dan kalau ni pun dah nak dekat time, ini pun macam tak sampai-sampai. Kalau dia beritahu, makanya tak jadilah interview tu. Mungkin lain kali. Kalau dia jadi, then baguslah. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Dan selalulah sokong di podcast saya akulah. Di podcast aku, topik Cap Merah. Sayang semuanya.